Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila dhatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wal mursalin wasyuhada wasidqin salihin wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min ummati Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bar wasallam wa khususan ila walidina syamil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hubbi ma yuhibbu sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man yuhibbu sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ahabba sirata sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabi sayyidina Muhammadin wa ala azwaji sayyidina Muhammadin wa ala ansari sayyidina Muhammadin wasallam tasliman katsira. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam likulli nabi da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyya da'watahu wa inni ahtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billah syai'a aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin. Tamanya marilah kita lafaz syukur alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam pada malam yang penuh barakah, di malam yang ke-21 dalam bulan Rabiul Awal atau disebut Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan bercahaya sempurna, bulan kelahiran junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita menjadi insan pilihan Allah untuk berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mengingatkan diri saya, tuan-tuan perempuan, marilah sama-sama untuk kita niat iktikaf. Kalau ada di kalangan kita yang terlupa untuk niat iktikaf, nawatul iktikaf ya hormati yang semuliakan Ayahanda Tuan Imam Baisan Pegawai Masjid, Saf Kepimpinan Jawatan Kota Kharah, Saf Fadilah, tuan guru, para alim ulama, para ustaz, ustazah, Ustaz Jamal yang sahabat saya daripada Masjid Badar, dia tinggal Masjid Badar malam ni. Khususnya ibu-ibu, ayah-ayah muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saya ni selalu main masjid ni
Sebab saya ada satu rumah kat sini. Rumah lah, bukan orang rumah, rumah saja. Lagi kata pula ada seorang lagi pula. Ada satu rumah saja. Dan Alhamdulillah, cari tu cari lah, cuma tak jumpa. Lepas tu campur tak berani. Alhamdulillah, syukur kita diberi peluang oleh Allah untuk mengingatkan tentang kelahiran junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tadi mula dengan selawat. Sangat besar fadilat selawat. Setiap hari Jumaat khatib akan membaca ayat ini sebelum imam ambil tongkat untuk naik baca khutbah. Dan yang ni semua boleh hafal ya. Kalau tak boleh hafal juga kira teruk lah. Ayat ni, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Mafhum dia, Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah ni yang lain semua Allah suruh kita buat. Allah suruh wajib kita semayang, Allah wajib kita puasa, Allah khitab macam-macam kat kita. Tapi tang selawat seolah-olah Allah bersumpah. Kalau perkataan ini macam sumpah, macam inna anzalna, inna a'tayna, tu macam satu sumpahan Allah. Allah dan para malaikat selawat kepada Nabi. Kalau kita tak mau selawat kepada Nabi, kena 1000 lah sehari. Oh banyak ustaz Tak banyak kot. Duk sebut perkataan bubar banjir, bubar pilihan raya, banyak ribu lah. Banjir dengan pilihan raya bubar. Lepas tu bajet, banyak ribu lah. Lah ni kita tinggal lah benda tu. Dia pun nak bubar lah, nak banjir lah. Habis sangat saya tak ada gaji tahun depan. Dah bajet tak selesai. Kita tinggal sat. Malam ni kita nak bincang tentang kelahiran junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib selawat lah. Nak abang awal ni, barang siapa yang bila disebut nama Nabi di sini dia tidak berselawat, dia tak jumpa jalan masuk syurga. Tak jumpa jalan masuk syurga ni, dia dua ya syurga neraka. Jangan duduk atas dunia ni hang belah mana, aku tak masuk belah mana, duduk tengah. Sampai akhirat esok malaikat kata sini tak ada tengah, belah mana abang? Belah nu ke belah ni? Fikir-fikir lah. Malam saya baca satu khutbah di Masjid Binjai, tajuk tentang kepimpinan. Di ujung khutbah tu saya sebut sikit dia. Saya kata menyerahkan kambing ni bagi serigala jaga, seolah-olah menyerahkan pemimpin yang tidak ada amanah. Kambing, Ustaz Jamal ada kambing 4 ekor. Serigala jaga kambing tak? Dia tetap kata aku taubat tak makan kambing. Taubat lahu haram panah lintang tak makan. Jadi begitulah. Kalau kita menyerahkan kepimpinan bukan kepada yang ada amanah, seolah-olah kita menyerah. Sebab itu Nabi manusia yang paling amanah sehingga digelarkan Al-Amin. Nabi sebut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Hendaklah hukum dengan penuh keadilan. Satu-satu kata-kata Rasulullah. Malam ini saya nak bincang Rasulullah daripada pelbagai sudut. Rasulullah bukan hanya seorang Nabi, seorang Rasul, seorang arkitek, Rasulullah seorang businessman, Rasulullah seorang penulis, pengamal politik yang terhebat. Rasulullah penulis the first constitution by hand in the world is by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlembagaan pertama yang ditulis dalam dunia yang ditulis oleh Nabi. Sedangkan Nabi huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulah. Nabi ni Allah utuskan ummi. Sebut Nabi ummi dapat pahala. Kita kalau kata hang ni buta huruf, tak gitu tumuk cah menyarum. Nabi sebut Nabi ummi dapat pahala. Pakat duk tanya ni ustaz ni siapa dia? Nama saya Ustaz Osman bin Ali. Asal Palih. Tapi jadi imam baca bismillahirrahmanirrahim. Selawat sambut ni kira okey ya. Sambut maulid ni kira faham-faham lah. Saya tak dibenarkan ceramah dia Palih. Dan pernah SB telefon
Kerana saya sebut tentang Mufti Poleh. Mengajak di Maktab Rendah Sains Mara Kubang PASU. Orang KL dia pergi baca ke mana tu, dia kata ustaz mengajak mana? Kubang PASU. Kubang PASU. Rumah di Taman Mutiara Naga, Kepala Batah. Tinggal taman ya, Mutiara pun tak ada, Naga pun tak ada. Rumah saya dulu tempat Ustaz Azhar Idrus duduk berenang tu. Kalau dia sebut di belakang kamp dia berenang tu, rumah saya lah dulu. Dulu ni dia korek tanah, tinggal batu saja, ayak tu dia pergi berenang sebab dia kata kalau hijau. Dia dulu campak dia kamp askar, dia pernah sekolah di situ, pernah sekolah di sekolah Darul Aman bersama dengan polis, ketua polis Johor dulu yang pandai bawa di sana ya. Sekolah sekali dia apa. Sudah beris satu, bukan isteri ya, is satu. Isteri saya mungkin kenal kot, Dr. Faridah binti Haji Ahmad, pegawai penyelidik di Jabatan Mufti Negeri Kedah Darul Aman. Anak pun baru seorang, sedang belajar di Jordan dalam fiqh usul. Jadi malam ni saya nak umumkan mana-mana anak-anak yang sudah pergi belajar di luar negara, di Jordan, di Yaman, di Mesir, yang belum dapat tajaan, boleh berhubung dengan Majlis Amanah Rakyat. Kerana sudah 3 tahun dah Majlis Amanah Rakyat sponsor bidang agama. Dulu MARA tak sponsor bidang agama, dia hanya sponsor kepada pelajar yang belajar di 9 universiti terkemuka dunia, termasuk Oxford, Cambridge, University of Tokyo. Tapi sejak kita ada MSM Ulul Albab, pelajar-pelajar kita hafal Quran, dan mulai dari situlah MARA dah sponsor pelajar agama. Dan tajaannya sangat besar. Baru ni Menteri MARA telah mengumumkan, Datuk Mahathir Khalid telah mengumumkan kos sara hidup untuk pelajar MARA, dan termasuk pelajar tajaan JPA telah dinaikkan daripada 1,300 sebulan kepada ringgit Malaysia 7,000 sebulan. Jadi anak-anak kita yang luar negara yang dapat tajaan sama ada JPA ataupun dapat tajaan MARA, alhamdulillah akan dapat kenaikan kos sara hidup. Baik, kita nak bincang malam ni tentang Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah, tidak kami utuskan, kami itu Allah. Sebab itu jangan guna perkataan kami untuk seorang. Kami sakit perut, berapa orang sakit perut? Kami seorang. Salah, bahasa salah, hukum salah. Banyak jadi jenis kami. Ambil kami lapar, berapa orang lapar? Dia seorang tak boleh kami. Kecuali Allah saja boleh guna perkataan kami. Kami utuskan engkau. Wa ma arsalna, tidak kami utuskan engkau melainkan memberi rahmat kepada sekalian alam. Yang kata rahmat ini semuanya baik. Jadi kita tak boleh kata hujan rahmat, sebab hujan ni nikmat. Kalau rahmat semua baik. Kalau hujan ni ada kala jadi nikmat, ada kala tak baik, banjir di Langkawi semua. Maka hujan rahmat, perkataan yang betul lah. Rasulullah memang rahmat kepada manusia, kepada binatang. Kan lagu Dakmi itu, kepada sepohon pokok yang menangis ketika Rasulullah meninggalkan mimbar. Rasulullah tengah duduk khutbah, tengok ada pokok menangis, pergi tengok, oh hang kata teriak, pasal apa kamu telah tak duduk atas aku? Dan ulama bersepakat mengatakan kalau Rasulullah tak pi, dia akan menangis sampai hari ini. Allah. Kepada binatang, Rasulullah boleh bercakap dengan binatang. Ada satu riwayat, satu hari Rasulullah nak pergi sebuah kampung, kata nak mai kampung ni, kampung Langgak ni, pipi sampai dekat pala jalan tu ada satu binatang kena jerat. Ada hadis itu, hadis binatang. Binatang kata, ya Rasulullah, tolong lepas saya, awak saya nak kena balik pergi menyusu anak. Menyusu anak kali yang pak dia menyusu anak. Rasulullah kata, betul ke ni? Tak betul. Rasulullah kata, tak apa, aku lepas hang, aku tunggu hang sekali hang patah balik mai. Sama-sama lepas tu dia pecut 100 meter cung. Rasulullah tunggu manusia pun tak ada kira apa, hidup janji dengan binatang pula. Kalau bahasa kita tahu ular kopi dah ni. Tapi binatang dengan Rasulullah. Lama Rasulullah kata tak apa, aku pergilah sekali dia mai tak mai sudah. Duduk saat dia mai. Sebab apa? Sebab dia sudah kena jerat. Rasulullah tak boleh lepaskan jerat. Jerat hak orang. Kalau kita sekali dengan jerat, sekali dengan binatang, selamat dunia akhirat. Dah aku tunggu lama hang tak mai.
Seksa binatang tu, pandai tau. Tapi kalau mati, siapa nak jawab? Tu. Duk sak mai duk. Minta maaf Salih. Awak. Lama sikit menyusu sebab anak 3 hari dah. Kali yang 4 kali. 3 hari dah. Jadi yang terlewat mai. Salih tahu okey, ikat balik, minum ayam. Dia ceramah ni kali dakah. Malam itu nak ceramah pula. Aduh dakah kang tu. Malam itu tak ada suara. Dia mai bersembang ya. Sembang bang, kita balik ya. Tak boleh lama sangat. Paling lama 30 minit. Lebih 45 minit. Tak boleh lama. Tok guru kita ceramah ni jangan lama. Orang tengah seronok balik. Baru dia teringat. Macam kita pergi rumah Pak Mentua lah. Pak Mentua gelak. Balik. Nak balik dah man? Balik. Jangan Pak Mentua datang ni bila nak balik. Apa pun tak bawa dah anak aku dah pediah lah. Tu bahasa kasar kita no. Kita Kedah bahasa biasa. Dia kata minta maaf Rasulullah ikat balik. Rasulullah masuk di sebuah kampung. Rasulullah kata ada siapa jerat boleh. Kita kata kancil lah. Boleh kancil sekong. Dia tadi dia pergi. Rupanya tuan-tuan dia nak ambil kat Rasulullah. Saya dengar kata Rasulullah nak main kan. Orang kampung gitulah. Orang nak main tebang pisang, keladi kan. Tak itulah tuan-tuan. Kalau orang Kuala Lumpur main tu suruh jamu ayam ni. Pergi jamu tu ikan sepak Jawa. Bilai tu dia pemanu. Pinggan bulan burung lah tu burung. Terus buat pinggan mahal. Di rumah dia mahal lagi. Bulan burung, bulan macam dulu kita makan bubur sora, bubur lam daun pisang. Ingat kenangan masa tu. Dan lagi saya lahir tahun 71. Buah makan. Terus jamu pinggan mahal-mahal. Cuma kalau nak beli pinggan mahal, bawa keluar lah pinggan hak beli di Semai Geruk tu. Jangan duk taruh. Kalau nak taruh, baik taruh di Semai Geruk. Saya pesan kat ustazah. Beli guna. Kalau nak taruh, baik taruh pergi dia. Bayar duit suruh dia lap. Pakai. Guna apa lagi. Rupanya dia nak bagi kat Rasulullah. Maka Rasulullah terima lah. Terima kasih. Rasulullah kata dah hang bagi saya lah. Dah hang bagi aku lepas dia balik. Kita ikut Rasulullah sebab dia ada anak yang masih menyusu. Itu dalam fiqh kalau binatang menyusu jangan disembelih lagi. Kerana dia masih ada amanah yang belum selesaikan. Baik hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Saya ada bawa satu kitab. Nanti kena balik pergi cari kitab. Namanya kitab Dalailul Khairat. Kitab ini yang ditulis oleh Imam Jazuli. Saya suka berkongsi benda-benda macam ni. Dan dalam internet pun ada. Tuan-tuan boleh download. Buka kitab Dalailul Khairat. Dalil-dalil kebaikan. Dalam kitab ini dia ada banyak hadis yang berkaitan dengan selawat kepada Nabi. Dan sangat bagus. Salah satu hadis yang saya nak baca, nak kongsi malam ni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksirus salata ala yaumil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Man shalla min ummati marrah wahidan kutibat lahu 10 hasanat. Barang siapa daripada umatku selawat sekali, dia akan dapat 10 kebaikan. Wa mukhitu anhu 10 sayiat, dan 10 kejahatan akan diangkat dengan satu selawat aja. Tadi kita selawat banyak kan? Allahu akbar. Satu selawat di dalamnya ada 1000 kebaikan. Imam Jazuli menulis kitab ini. Imam Jazuli dia orang belah Afrika sana, dekat-dekat dengan negara Arab. Satu hari dia nak pergi ambil air, dia nak ambil wuduk dalam telaga. Itu air kering. Jadi nak ambil payah sikitlah. Takut tertomos. Tapi Kuala Lumpur tertomos. Duduk di langgar, berhenti-berhenti kat gombak. Air kelapa satu. Tu air kelapa. Nampak kawan tu duduk. Nyok pun lebih sikit nyok. Kawan tu langgar tak mana. Langgar gajah mati buka senar. Kubur panjang. Takut tertomos. Tiba-tiba main satu budak perempuan. Tanya, Tuan Imam nak buat apa? Nak ambil wuduk. Tanya tunggu sat. Tiba-tiba budak perempuan ludah dalam laga. Air naik. Lepas tu Imam Zawadi kata, hebatnya kamu. Kalau dah tuan tanya, saya bagi tahulah, saya tidak pernah tinggal selawat dalam hidup saya. Maka atas berkat selawat ayat telaga ni. Begitu juga dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, Mukasyafatul Khuluq. Disebut ada seorang pemuda, suatu hari dia pergi
Mekah bawa ayah dia. Bawa ayah dia pergi. Ringkas cerita, dekat-dekat nak kerja haji ni, lebih kurang 9 Zulhijjah, 8 tu nak. Bawa ayah dia pergi tawaf depan Kaabah, tiba-tiba ayah dia meninggal depan Kaabah. Meninggal, muka ayah dia bertukar menjadi gelap. Dia pun, ya Allah, astaghfirullahalazim li wali walidain. Beristighfarlah kepada kedua ibu bapa kita, terutamanya ketika kita sujud. Pada sujud yang terakhir setiap kali sembahyang. Ampunilah kedua ibu bapa kita. Barang siapa yang minta ampun kepada kedua ibu bapa kita dan kita baca Fatihah, sabit dengan sebuah hadis, akan diangkat 40 hari azab kubur ibu bapa kita. Baca Fatihah hantar. Kalau kita tak baca pun automatically dapat. Kerana anak yang soleh, dia buat saja, ibu bapa dia akan dapat pahala. Sebab itu jangan jadi anak yang toleh. Jadi anak yang teruk, takut ibu bapa kita disiksa. Ibu bapa kita automatik kita dapat. Macam kaedah fiqh. Anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu adalah milik bapa kamu. Jangan duk kata, pak saya tak tinggal, pak saya tinggal telur ayam 2 biji. Jangan. Tu darah yang mengalir dalam tubuh badan kita, itu darah siapa? Dan pak kita sangat layak untuk ambil harta kita. Sebab itu dalam fiqh, kalau pak kita ambil kereta kita buat balik, tak boleh pergi report. Dalam fiqh, kalau lah pergi report, pak kita kena tangkap. Dan kalau pak bunuh anak, tak kena qisas. Hukum sebenar, sebab itu hak dia. Anta wa muluka li abika. Itulah kita kalau kita hak kita, hak pak kita, semua hak kita. Kita balik pergi rumah kita merintah habis. Hak pak aku, habis pucuk ulam dia pun cabut, pokok ketum dia pun kutip. Dia main rumah kita. Tak jadi macam tu pula. Ada satu cerita, satu orang pak dia main rumah dia, ada pen duduk pacak tu, pak dia pun ambil. Biasalah pen ni buah dalam poket. Pen dia macam metik api, kerja duk hilang tu, buah dalam poket. Dia tak, 2 metik. Bawa balik. No. Duk Kuala Lumpur balik pergi polis. Balik pak dia, Allah, ni pen mat ni, Osman tulis ni, MRSM bagi kot ni. Dia pen pun cemeh. Tahu cemeh? Telefon man, ayah silap ambil pen hang. Tahu dia jawab apa? Lah, ayah ambil apa tu kenangan cik 25 tahun kerja dengan Marah. Lebih kurang itulah. Bukan saya, online. Ayah pun dia dengar tu. Suruh nak kita beli tiket, esok pergi hantar. Allah, remuk hati ayah. Pen cemeh. Ambil, ayah dia hantar, tak apa. Tu kita, hak ayah kita, hak kita semua. Jangan siapa kedekut dengan ibu bapa. Baik. Jadi perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang ahli politik yang sangat hebat. Kerana Nabi lah penulis, dipanggil first constitution, perlembagaan pertama dalam dunia. Perlembagaan Madinah ada 47 fasal. 47 fasal. 24 fasal adalah memberi kelebihan kepada orang Yahudi, dan 23 fasal saja yang beri kelebihan kepada orang Islam. Lebih. Sebab pada ketika itu orang Yahudi yang banyak mendominan di Madinah Al-Munawwarah. Sebab sebelum Rasulullah pergi, Madinah dikenal dengan Yasrib. Dan sebelum kedatangan Rasulullah, mereka bergaduh 500 tahun. Golongan Aus dan Hazrat. Dan mereka sangat menunggu satu orang yang nak main bantu mereka. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW. 500 tahun bergaduh. Dia bergaduh daripada Tok Wan, lepas tu ayah sampai cucu. Belah cucu bergaduh lagi. Punca bergaduh tak punca. Unta Aus masuk kampung Hazrat, dia potong hidung, patah balik. Oh, ni puak Raja Harap bergaduh. Yalah, kita kok kampung bukan gaduh besar. Buka ayat bendang. Kau ni nak selerak, kau ni nak tanam. Oh, tetap putih keting. Belah tok kepak lana bulu, tak ada sepak, lari dulu. Kadang-kadang kecil punya kesnya. Tapi disebabkan oleh tanda iman betul. Rasulullah kata, saya di zamanun, akan sampai satu zaman yang pada ketika itu orang yang bunuh ni biasa. Kawan duk, dia bunuh aku pun saya buat tau. Yang kawan ni pun, aku pun bunuh dia. Kan apa, kecil angkat lampu, silau mata, berhenti tabuh mati. Allahu Akbar. Inilah zaman dia. Zaman orang yang tidak beriman kepada Allah. Zaman orang yang meninggalkan sembahyang. Sebab zaman ni tuan-tuan, orang sembahyang 20% Ini kajian.
JAKIM buat kajian yang terbaru, 90% saja rakyat Malaysia Islam yang sembahyang. Tuan-tuan tak percaya? Saya pun tak percaya. Saya pun buat kajian. Taman saya ada 432 buah rumah. Satu rumah kita ambil 3 orang, mana duduk seorang tu sikit mampu. 400 kali 3 1200. 1200 hak sembahyang surau tak? 18 orang tahu dah. 18 orang sembahyang 1200. Hak lain sembahyang di rumah. Nak tahu sembahyang di rumah, kita pergi subuh esok Ustaz Jamal. Lepas subuh 6.30 ronda. Rumah duk gelap lagi. Depa sembahyang lang kelam. Tarikh naik, bil elektrik naik. Tu nak kena pakai solar. Jawablah. Ramai tak sembahyang tuan-tuan. Maka inilah punca kerosakan umat Islam. Bila tak sembahyang, Nabi sebut man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Nabi bersabda barang siapa meninggalkan satu sembahyang kafir. Allah. Satu sembahyang. Kita berapa sembahyang tu ya? Jangan abang orang. Malah ada satu orang jumpa saya lepas kuliah di Masjid Pumpung. Tak, Ustaz boleh tak saya bulan Ramadan ni tahu Ustaz, saya buat tarawih 8 rakaat, witir 3, lagi 10 saya qada. Silakan. Jangan tak buat tarawih pula, sebab tarawih hanya bulan Ramadan. Macam saya kata korban lah. Musim korban jangan buat akikah. Kerana korban 4 hari lah. Akikah ada 365 hari. Dia pun kata kalau musim lain payah cari lembu. Nak apa ikut main? Bagi ada pahala agung insya-Allah. Dan jangan cari yang murah. Semua nak cari yang murah. Agama semua nak murah. Padanlah kepiah RM2 nak pakai semayang, kepiah RM2 kasut kelak 400. Nak pergi umrah cari yang murah. Tapi nak duduk atas Kaabah payahlah. Agama jangan murah tuan-tuan. Kita berurusan dengan Allah. Sebab sedekah ni Nabi Muhammad SAW manusia yang paling pemurah. Dan sahabat yang mengikut jejak Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ha untuk perempuan. Kalau atas mimbar ini setiap hari Jumaat khatib sebut ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Title yang dapat di kalangan manusia Sayyidina Abu Bakar. Biasa, manusia biasa, tolak para nabi, para rasul. Iman Sayyidina Abu Bakar ni kalau nak timbang iman dia seluruh umat Islam, tolak iman para nabi, para rasul, berat dia lagi. Sebab dialah manusia paling bertakwa dan dialah manusia yang paling banyak sedekah selepas Rasulullah. Ada satu peristiwa Rasulullah nak perang Tabuk. Jadi memerlukan dana yang banyak untuk berperang. Kita pun nak perang ni perlu dana. Nak raya ni, nak raya nak perang ni macam perlu dana, katanya 5 penyuruh. Dana kena banyak. Jadi Rasulullah buat pengumuman kita nak pergi perang Tabuk, siapa nak sedekah? Sayyidina Umar dengar perah balik. Mai serah kat Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, siapa orang nombor 1 bagi? Kamu. Seronok. Sahabat nak bagi, kita nak ligampi ambil. Kalau orang bagi berim kita nombor 1. Saya pun kalau bagi pi awal, pi lewat ni payah tu. Kalau bagi pi lewat sikit, tak apa kan? Perah balik. Bagi kat Rasulullah. Rasulullah tanya, bagi banyak mana ni? Dia tak duit subsidi ada 10,000 itu ni. Bagi 5,000 ni beda orang perempuan nak tukar ansiak baru lebih kurang gitulah, bagi separuh. Tu Ustaz Ina Bakar main dia slow, dia orang lama dulu. Bagi. Saya mak dah keli tengok. Itu bisik, Rasulullah. Abang saya bagi nak abang saya. Okey. Dia bagi banyak. Takkan saya kalau awak dia bagi habis. Apa yelek ama yelek. Nang boti nang, kui boti kui. Dia bagi habis. Saya tanya Abu Bakar, hang bagi habis, saya bagi habis. Hak tinggal Allah dan Rasul. Kalah juga Sayyidina Umar. Allahu akbar. Layaklah dia dapat title manusia yang paling bertakwa kepada Allah, dan dia jadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi peristiwa tentang Sayyidina Abu Bakar ni. Nanti ada kesempatan yang lain, sebab malam ni kita nak fokus tentang Rasulullah. Bila Rasulullah menulis the first constitution in the world tu, Rasulullah tulis, memang depa kaji ahli-ahli politik, ahli-ahli sejarawan mengkaji, tengok sangat hebat. Dan constitution ini, Sahifah Madinah ini, dia terjemah kepada 299 bahasa dunia dan menjadi rujukan seluruh dunia. Tapi kita jarang kaji. Sebab tu mereka menggariskan the 100% 100 manusia yang terhebat dalam dunia. Yang pertama Rasulullah. Yang kedua barulah saya pun tak ingat nama, Michael Hart yang menulis tu.
Yang kedua mungkin beg kelentong lah apalah, tapi Rasulullah nombor satu. Kaji-kaji tengok, Allahu Akbar. Dari segi bisnes, Rasulullah, sebab itu Sayyidatina Khadijah sangat berkenan dengan Rasulullah bila dia membantu bisnes dan bisnes jadi maju. Tempat Rasulullah pergi bisnes, dia cross, dia pergi di Syria. Di Syria yang dulunya dia Syria ni dia bahagi-bahagi dah. Dulu Syam, dan ni dia bahagi jadi Palestin, Syria, Yaman, dia dulu Syam, mana cross pergi niaga di sana musim panas, dan perniagaannya sangat maju. Di situ yang Buhairah nampak, dia duduk atas bukit, dia nampak satu orang awan duk ikut. Dia kata dah, dalam kitab mereka ada menyebut dengan betul. Tu yang dia beritahu ke Abu Talib, kata hang kena jaga Muhammad ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, nah dia akan menjadi seorang nabi. Tu orang Yahudi duk cari. Nah, dia akan menjadi nabi. Masa tu tahu dah. Kan dalam banyak peristiwa Nabi dibelah dadanya, dicuci dengan ayat Zamzam. Nah, dah ni susah nak dapat ayat Zamzam, tuan-tuan. Ayat Zamzam dah satu ayat yang tak boleh kena sihir. Nombor dua, biji kurma ajwa. Kalau tuan-tuan beli kurma ajwa, bijinya jangan buang, goreng, mesin buat macam kopi, minum air. Dia sama nilai dengan ayat Zamzam. Kurma ajwa Madinah yang original. Nanti kalau ada orang pergi Mekah, suruh dia beli, bijinya jangan buang, mesin minum air, insyaAllah. Dan dua ini insyaAllah tidak boleh kena sihir. Kalau siapa yang rajin kena sihir, rajin minum air Zamzam dan biji kurma ajwa yang di mesin buat kopi. Sekali lagi saya nak bagi petua. Nombor satu, petua pencuri tak masuk rumah. Kalau masuk report polis. Ni petua penatang apa ni, tahu dah petua lah Ustaz. Oh, tahu dah, insyaAllah tak masuk. Dan polis pun tak ada report. Nombor dua, barang hilang, insyaAllah boleh jumpa. Kalau tak jumpa, beli baru. Petua apa? Sabar Ustaz. Ada orang hilang lori tau, jumpa. Bukan hilang, Cina tarik, Gusti tarik, dia tak bayar, janji jumpa. Ada orang hilang bank, orang bank hilang kunci tau, genggam. Nak buka bank tak boleh. Teman, saya bagi petua tu, tunggu hingga akhir siaran. Kalau saya lupa, bagi tahu. Dia kena jerat lagu tu. Tu sekarang saya kuliah tu, saya sebut cerita, saya tak habis. Nak dengar cerita ni kena main bulan depan. Kena main pula. Tu cerita Indonesia petang-petang buat lagu tu. Dia buat dekat-dekat budak nak boleh tu. Esok petang tu bini kita tunggu pula. Tunggu pula nak tengok sambung. Saya ada tu, itu saya cerita dah. Ada satu cerita, jangan lena dengar. Kalau lena bahaya. Sebab tu kuliah saya bagi syarat. Kalau lena terus. Mangkit-mangkit mayang isyak 5 rakaat balik. Kalau jaga terus, tak lena, tak jaga, bahaya. Saya pernah satu cerita, orang silap dengar. Ada seorang pelajar kita pergi mengaji di Universiti Madinah. Universiti Madinah ni lelaki saja. Tiba-tiba dia mati bukan di tanah haram Madinah. Di tanah haram Madinah ni lebih kurang 13 km lah, macam tanah haram Mekah juga. Kalau kita ni Kaabah, setiap penjuru 13 km itu tanah haram. Sebab itu jam besar itu boleh nampak sejauh 13 km. Jam yang dekat Asaf Tower tu dibuat oleh arkitek anak Malaysia, dia boleh nampak sejauh 13 km. Kalau kita tengok jam sekarang pukul 8.20, nampak mana kita sudah berada insya-Allah dalam tanah haram Mekah. Madinah begitu juga. Dan menjadi polisi kerajaan Mekah dan Madinah, mana-mana yang mati dalam tanah haram boleh disimpan di Baqi' al-Arqa. Kalau di Madinah, kalau di Mekah di Ma'la. Ma'la pun dah penuh dah. Dia ada satu tempat lagi nama Muhaisir. Ma'la itu Sayyidatina Khadijah disimpan di sana. Sebab Nabi SAW sabda, nanti hari kiamat akan dibangunkan kubur Baqi', diketuai oleh Rasulullah. Seluruh penghuni Baqi' bangun, kemudian penghuni Ma'la yang diketuai oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha akan bangun dan masuk syurga bighairi hisab. Seorang pelajar kita pergi mengaji di sana, tiba-tiba dia tak mati dalam tanah haram Madinah, dia mati di satu tempat. Dia pergi berenang Tabuk, apa nama tempat tu, tiba-tiba nak bawa balik, nak simpan di Baqi' tak boleh. Sebab telah menjadi syarat kerajaan Saudi. Ini syarat kerajaan Saudi, bukan syarat sunnah yang disebut dalam Quran. Tapi alhamdulillah, akhirnya budak ini 7 hari disimpan mayatnya dalam peti sejuk, dipanggil pak dia, mak dia turun, dan melibatkan rektor universiti, rayu-rayu, akhirnya pelajar ini dapat disimpan di Baqi' al-Arqa. Kerana bila simpan di Baqi' al-Arqa, kita tahu dah siapa-siapa yang disimpan di Baqi' dekat dengan Rasulullah nanti masuk syurga bighairi hisab. Tuan-tuan mesti nak tahu apa yang pelajar ni buat menyebabkan sehebat. Orang Madinah pun terkejut.
Sedangkan orang Madinah sendiri pun kalau mati di luar tanah haram Madinah tidak dapat disimpan di Baqi' al-Gharqad. Dan sekarang pun katanya dah penuh dah. Jadi orang biasa tak boleh dah masuk di Ma'la. Ma'la ni dia berbeza. Kubur Ma'la dia buat macam semen. Dia letak mayat. Bila dah mayat teroput, tulang dia akan diambil. Saya tanya penjaga dia kata tak tahu. Tulang ni siapa ambil tak tahu. Tiba-tiba tak ada. Lepas tu kami ganti balik. Cuma ada satu kes. Dia pergi nak buka, dia tengok ada satu orang macam duk pegang Yasin, duk baca macam ni. Dia tutup balik. Dan sampai sekarang kubur itu tak dibuka. Siasat-siasat orang ini, dia orang Afrika, kulitnya hitam. Dia duduk di Masjidil Haram. Dia main pun dengan duit bantuan orang. Setelah dia duduk di situ, kerja dia apa? Dia baca Yasin. Dia baca Quran. Kalau ada sampah-sampah jatuh, dia kutip, dia lap. Lepas tu dia semayang balik. Dan bila dia mati, Allah izinkan dia baca di dalam kubur. Dalam kubur. Cerita pelajar tadi, apakah rahsia pelajar ini sampai dia dapat disimpan di kuburan Baqi' al-Gharqad? Rupanya sepanjang dia berada di Madinah, dia tak pernah semayang. Minum dulu. Jangan lena, melainkan semayang berjemaah di masjid Nabi selama 3 tahun. Lagi kata tak pernah semayang, dia start mutu balik. Apa semayang bukan haram, boleh dengar bagi habis tu. Kita jangan lena, ngaji jangan lena, dengar bagi terang. Melainkan dia semayang di Madinah. Sebab tu kita kalau pergi Madinah, pergi mana pun balik semayang. Itu kita nak dapat 40 waktu tu, kita pergi dulu 9 hari lah, tak payah dah. Dah kalau pergi 5 hari pun jangan, melainkan semayang di masjid Nabi selama kita berada di Madinah. Cuma pagi-pagi kalau nak dapat pahala satu umrah, ambil wuzuk, ambil taksi, pergi semayang di masjid mana? Quba. Tu dapat pahala umrah cemer. Lagi cemer pun ada. Tahu? Siapa-siapa yang mendengar kuliah subuh, main semayang subuh, main awal semayang jemaah subuh, duduk dalam masjid dengan kuliah sampai matahari naik. Lepas tu buat semayang. Nak buat semayang zuhar. Sebab ada pandangan kata waktu syuruk itu juga waktu zuhar. Waktu zuhar tu syuruk, terserah lah. Sebab ada orang tanya, waktu syuruk ni waktu mana? Waktu syuruk ini waktu matahari mula naik. Dan ada pandangan dalam kitab Matlab Badan kata itu juga waktu zuhar. Kalau nak buat itu boleh. Maka buat zuhar balik, akan dapat satu pahala umrah. Kalau pergi di Madinah, pergi semayang Masjid Quba. Di tepi Masjid Quba itu ada satu telaga tau. Nanti kalau siapa pergi Mekah, tanya mutawif. Telaga itulah cincin Sayyidina Osman. Cincin Rasulullah pernah jatuh. Rasulullah dia pakai cincin di jari kiri. Di cincin itu tulis Muhammad Rasulullah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia tulis Imam Tirmizi menceritakan tentang cincin Rasulullah. Di cincin tulis Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Tapi Allah Rasul Muhammad. Bacaannya Muhammad Rasulullah. Cincin itu di satu perigi di tepi Masjid Quba, sebelah jalan sana. Di situlah kisah yang ada hadis yang sangat panjang. Di hadis itu bersambung-sambung. Satu hari Rasulullah duduk di perigi tu, duduk hayun kaki dalam perigi. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar masuk. Dia letakkan Sayyidina Abu Bakar di sebelah kanan. Duduk sekejap, Sayyidina Umar masuk. Dia letakkan Sayyidina Abu Bakar di sebelah kiri. Duduk tak lama, Sayyidina Osman main. Bila Sayyidina Osman main, masa tu kain Rasulullah dia terselak sikit tau. Nampak betih. Dia terus tutup. Sayyidina Abu Bakar duk tengok dengan Sayyidina Umar. Itu ada hadis. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa masa kami masuk tadi kamu biasa aja? Bila Sayyidina Osman masuk, Sayyidina Osman ni malaikat pun malu dengan dia. Sebab tu Sayyidina Osman dia mati, dialah penulis Rasam Osmani, Quran yang kita baca. Dia mati, darahnya mengalir atas Quran. Masa di hujung pemerintahan dia, pemberontak nak bunuh dia, dia kata okey, pengawal semua jangan ganggu. Kalau saya takdir mati dengan pemberontak, mati. Pemberontak naik melalui bumbung, dia tengah baca Quran, tikam, dia meninggal, darah mengalir atas Quran. Tuan-tuan tak, Sayyidina Osman satu rakaat witir 30 juzuk khatam Al-Quran. Kita tadi kalau imam baca Sabihis Mangharib pun panjang Sabihis. No? Satu rakaat witir khatam 30 juzuk Al-Quran. Macam mana cara dia baca? Itu serah pada mereka dan Allah. Macam Pak Sumit Bukit Temaga lah, dia boleh baca satu hari 30 juzuk.
Kami tanya macam mana Pak Su baca. Dia ambil telefon, dia tangkap gambar. Perang. Dia tengok Quran tu macam telefon tangkap gambar. Bila tangkap gambar satu muka tu, tu baca. Dia ada cara dah. Pak Sumit Bukit Tembaga. Puasa sepanjang tahun. No? Saya cerita apalah. Ada orang dia pernah test. Dia kata Pak Sumit ni pergi sembahyang Jumaat di mana? Ada orang Bukit Negara tahu lah kisah ni kan. Saya tak nak jumpa. Saya tak berani tanya. Saya kalau pergi jumpa dia, tanya lagi, dia tahu Ustaz Osman sembahyang di mana? Dia nak jawab kita. Kata sembahyang Masjid Ihsan tak pun mampu. Dia wali. Dan kisah 3 orang ni berlaku. 2 orang pergi dulu. Pukul 12 dia pergi. Sampai tengok Pak Su ada. Okey. Hak seorang pergi lewat. Sampai kat 12.30 Pak Su kata hampa duduk Ustaz. Pak Su nak naik atas. Pak tu duduk. Dia kata Pak tu tak pergi Jumaat dah. Habis Jumaat, Pak Su balik. Pak Su kata hampa tunggu apa? Tunggu Pak Su. Hampa tak pergi Jumaat. Duduk sat kawan dia pun banyak seorang lagi. Ya hampa duduk buat apa tu ni? Tak pergi Jumaat. Tunggulah tengok Pak Su tak pergi. Tak pergi pada otak apa. Aku jumpa dia di Masjid Zahir tu. Jumpa Pak Sumit di Masjid Zahir. Dia wali Allah tuan-tuan. Ada biasa jumpa di Masjid Muttaqin. Jam buat 2 ekor ni. Tuan-tuan, kita dengan Tok Guru jangan tuan-tuan. Jangan kita ada sangka buruk. Sebab mereka al-ulama warasatul anbiya. Sebagaimana Sayyidina Umar. Ni kisah sangkaan buruk. Sebab dia sayang Nabi kan dalam satu perjanjian Hudaibiyah. Ni nak cerita. Dalam perjanjian Hudaibiyah ada satu klausa yang Sayyidina Umar kurang setuju. Iaitu apabila orang daripada Madinah yang duduk dengan Nabi pergi ke Mekah, tak perlu hantar balik. Orang Madinah kalau dia pergi Mekah, tak payah hantar balik. Tapi kalau orang Mekah main Madinah, kena hantar balik. Sayyidina Umar seolah macam kurang setuju. Dia tak cantik. Nanti orang kita sejak habis lari pergi Mekah. Mekah kan dikuasai oleh orang Yahudi pada ketika itu. Kat Rasulullah belum balik lagi pergi buka Fatu Mekah. Rasulullah kata, Umar, saya tahu kamu sayang Islam ini, tapi keputusan yang aku buat, wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha, aku tidak berkata-kata malaikat wahyu. Nak ceritanya kalau orang Madinah masuk pergi Mekah, biar pergi. Nanti depa banyak di sana, depa akan ajak orang Islam. Betul, bila pergi pembukaan kota Mekah, orang Mekah sudah bersedia kerana ramai orang-orang Madinah sudah berada di Mekah yang boleh berdakwah. Maknanya itulah kita dengan ulama, jangan bagi walak. Jangan. Saya tak berani kata Tok Guru Haji Hadi. Kan? Tok Guru Haji Hadi tak erti. Kalau tak erti, dia tak jadi naik presiden ulama sedunia. Sedunia bukan selanggar. Bukan langgar, dunia naik presiden. Dia ni patutnya Dr. Yusuf Qaradawi meninggal ni, dia kena pergi tapi dia pun tak larat. Allah, dia kan. Tu ada pun kata tuduh tadi makan 90 juta. Bukti ya. Kalau bukti senang. Tunjuk. Bukti duit kah? Duit atas lori kah? Duit buah atas traktor kah? Tak, mana? Kalau betul tangkap. Kalau tidak, Rasulullah tak kata lau sarqat Fatimah binti Muhammad la qata' yadaha. Kalau yang curi itu anak aku Fatimah, potong tangan. Tahu Fatimah ni wajah dia seakan-akan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah saya lajak lagi ni? Saya sudah bersiaran 41 minit. Tuan-tuan kita berasa lama. Tuan-tuan duduk gelak saja. Saya ceramah tau 41 minit ada timer. Dia kena ada timer lagi. Dia terlajak pergi rasa lagu lama. Kena ada. Sebab tu Tok Guru saya pesan, nak jadi penceramah yang baik, mai awal balik awal. Nombor 1, penceramah boleh cakap, orang boleh dengar, baru okey. Kalau ceramah cakap saja kawan dengar, ada satu masjid saya pergi ada 12 orang. 12 orang. 6 orang lena. Hak 2 orang lagi Tok Bilal Tok Siap tak kira, tu wajib duduk. Hak 4 lagi gelak pun tak, apa pun tak, pekak. Janam juga. Tuan-tuan, baik. Jadi Rasulullah SAW yang patut kita kenali ni, tadi saya sebut Rasulullah ni, dia kalau dari segi bisnes memang sangat berjaya, dari segi politik, dari segi keadilan Rasulullah SAW orang tak boleh challenge. Sebab itu tuan-tuan, saya secara peribadi tuan-tuan nak melihat juga umur 51 tahun, nak tengok juga Malaysia ni laksanakan peraturan Islam sebagaimana negara Brunei Darussalam. Saya 2 kali dah pergi Brunei. Saya jumpa dengan Datuk Mufti dia, Datuk Pakhin Abdul Aziz.
Isteri dia orang Perlis, orang Pering Perlis. Tapi lah ni dia jarang balik dah sebab Sultan tak mau bagi dia balik. Datuk Harundin pun pernah di offer untuk duduk di sana. Sultan Brunei kata duduk sini duduk sana depan kacau Dia kata tak boleh sebab amanah dia ada di sini. Datuk Harundin lah yang dibuat pengesahan Sultan Brunei ada memiliki rambut Rasulullah yang dia beli dalam 3 cm. Kos dia 4 juta USD. Kalau 4 juta USD itu kerana duit kita 4.7, 4 kali 4 16 juta lebih. Dan itu menjadi simpanan peribadi Sultan Brunei. Cuma Datuk Harundin pergi buat pengesahan dalam cerita dalam video tu kan. Buat pengesahan. Macam mana nak tahu itu rambut Rasulullah? Bila gunting dia tumbuh balik. Nah, Sultan Brunei. Tuan-tuan, negara Brunei saya pergi melawat 2 kali dah. Dan yang mengesahkan the secure and the silent place in the world, tempat yang paling selamat dan yang paling sunyi dalam dunia ialah negara Brunei. Yang sebut apa? Yang sebut ialah Duta Brunei. Tan Sri Abdul Aziz, dia bekas pelajar MSM yang jadi duta seluruh dunia. Tiba-tiba bila duduk di Brunei, dia kata, Ustaz, Brunei tak ada arak. Setakat saya pergi dulu memang tak ada arak. Tidak ada pelacur dalam negara Brunei. Nah, siapa nak minum arak, pergi Limbang. Limbang tu Malaysia. Yang zaman Tun buat jambatan tu, penuh kereta kat Limbang. Daripada Bandar Seri Begawan ke Limbang 30 minit. Lebih kurang daripada sini pergi Siam. Jadi kalau kita pergi Brunei boring-boring, kita bawa pasport, kita pergi Limbang, kita pergi shopping di Limbang, kita keluar pergi Miri, dia murah sikit, lepas tu masuk balik Brunei. Brunei Wada je 200 orang. Orang duduk lanjir 90 orang. Brunei. Walaupun sultannya sangat kaya, sultannya memiliki 8,000 buah kereta mewah dunia. 8,000 buah. Tapi rakyat dia tak kacau kerana dia memang bagi cukup. Ada perkampungan Sungai Bunga, perkampungan Atas Hayat, yang Sultan Brunei gantikan daripada rumah kayu dengan rumah batu. Dan rakyatnya bayar, dia panggil sewa beli dengan kos $250 Brunei setiap bulan. Sangat cantik saya pergi. Sebelum dia buat dengan batu tu, saya pergi masa tu dengan kayu lagi. Saya turun daripada bot, saya dengar bunyi Quran. Bagus ni masjid Brunei pasang Quran ni. Kan? Kita sini pun tak boleh pasang. Tu pun hari tu dia bawa komplain. Di Perlis tak boleh pasang. Lepas tu saya turun jalan-jalan, jumpa satu rumah kali hijau, betul hijau. Lepas tu saya kata, surau ke ni? Dia senyum. Banyak ni rumah saya. Rumah pasang Quran? Ya. Satu-satu rumah dalam dunia yang saya pernah jumpa dia pasang Quran 24 jam. Allahu Akbar. Quran ni kalau pasang baguslah. Sebab apa? Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Qadir Mandili sebut, Allah cipta mata untuk apa? Untuk tengok Quran. Allah cipta telinga untuk apa? Untuk dengar Quran. Allah cipta lidah untuk baca Quran. Esok mengandang Allah wasak dengan Quran mana banyak? Mampu. Tu yang hadis sebut, barang siapa yang tidak baca Quran sehari 10 ayat. Sehari kena baca 10 ayat, dia berdosa. Teruk kita baca. Tak apa. Kita semayang Fatihah 7 ayat dah. Jadi semayang selamat. Kalau siapa tak baca langsung sehari 10 ayat, dia berdosa. Hatinya akan khatamallahu ala qulubihim, khatam. Kalau fi qulubihim maradun, dalam hati ada penyakit, tak apa lagi, takut khatam terus. Baik, Rasulullah yang kita sangat mau kenal banyak lagi. Kalau kita nak cerita tentang sifat Rasulullah, itu kena buka kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi yang diterjemah. Itu pun kena ada. Tuan-tuan, kalau kita betul sayang Rasulullah, cerah esok pergi cari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, wajib kena ada di rumah. Kalau orang Kristian, Bible ada dalam beg. Tu yang tuan-tuan tengok Dr. Zakir Naik, dia boleh berhujah dengan orang Kristian. Dia kata dalam kitab, dalam beg kamu mesti ada Bible. Dan Dr. Zakir Naik dia hafal Bible sebiji, kitab Veda dia hafal, Quran dia hafal. Allah bagi dia, bukan ustaz. Dia belajar comparative religion, perbandingan agama. Tapi dia hebat, Allah bagi dia boleh hafal Quran. Dia kata orang Kristian mesti ada Bible. Kita kenapa umat Islam tidak ada kitab Sahih Bukhari dan Muslim? Quran ada kan di rumah, tapi suci dalam debu kan. Bulan Ramadan baru cuci. Kitab Sahih Bukhari Muslim kena ada, sebab kitab Sahih Bukhari Muslim ialah kitab rujukan kedua selepas Al-Quran.
Imam Bukhari ni dia hafal 700,000 hadis, tapi yang ditempatkan dalam Sahih Bukhari 7,000 hadis yang betul-betul sahih. Yang betul-betul sahih. Imam Muslim begitu juga, dia hafal begitu juga. Dia cari hadis yang betul-betul sahih. 7,000 hadis ditempatkan dalam Sahih Muslim lebih kurang. Sahabat dulu. Imam Syafi'i begitu juga, dia juga ada tulis kitab hadis. Imam Syafi'i di akhir hayatnya dia kena berkuliah di atas tempayan kerana darah buasir menitik. Pasal dia berjalan banyak. Ada satu tu riwayat mengatakan dia berjalan 8,000 kilometer untuk pergi jumpa satu tabi'in, nak kata betul dah hadis ni sahih, patah balik. Allahu akbar. Dia sangat alim. Guru dia siapa? Imam Malik. Lama mana dia mengajar Imam Malik? 12 tahun. Rasulullah bersabda, nanti selepas kematian para sahabat akan muncul seorang tabi'in di kalangan ulama, namanya Imam Malik. Imam Syafi'i dengar Imam Malik ada Madinah, dia hantar Imam Syafi'i pergi mengaji di Madinah 12 tahun. 6 tahun Imam Syafi'i berasa nak balik pergi ketuk rumah. Assalamualaikum mak, pergi balik ni. Hang balik buat apa? Balik nak makan masam pedas mak. Hang mengaji alim tak lagi, bukan habis alim tak lagi. Tak boleh balik. 6 tahun balik, mak dia tak buka pintu. Anak tuan-tuan masuk masam 7 hari 4 kali pergi. Anak aku tak mendarah apa 2 masam. Tahu masam jamu 8 kali berak, 12 kali. Kita punya putukan makan marah cukup banyak, tuan jangan bimbang. Tu yang jadi alim Imam Syafi'i, mak dia tak kisah. Dah lah masa dia pergi tu orang curi duit dia. Nah, dia mengaji kali pertama dengan Imam Malik, dia tulis atas pasir. Imam Malik kata, "Pi yang dia tulis apa tu?" Dia tulis hak tu, cakap, tulis atas pasir ah. Cuba hang sebut sebiji kitab Imam Malik dia sebut. Dan dia sangat hormat kepada Imam Malik. Dia tidak akan tidur malam kalau kakinya menghala ke arah rumah Imam Malik. Rumah Imam Malik di Johor tu. Johor patah. Kita tok guru lalu depan nak tabuh, ku tabuh tok guru ni jangan. No. Imam Malik pun dia jaga. Imam Malik kalau dia pergi Madinah, dia tidak akan berjalan di Madinah, melainkan dia turun daripada kenderaan, dia turun daripada kuda, dia akan buka kasut dia. Dia tidak sanggup pinjak bumi Madinah, kerana dalam bumi Madinah ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau pergi Madinah janganlah tuan-tuan, Rasulullah ada. Rasulullah walaupun telah meninggal, tapi setiap kali selawat malaikat akan bawa, Rasulullah akan jawab. Dalam satu zaman kerajaan Turki Osmaniyah, tuan-tuan, di Masjid Haram dulu kan ada lekuk-lekuk tu kan, kerajaan Saudi buang tu, tapi kerajaan Turki kata boh balik, sebab itu kerajaan Turki buat dulu. Lekuk-lekuk tu dia dulu buang, tu dia tengah buat balik tu. Kalau kita tawaf kan, kita nampak lekuk-lekuk tu kan, itu kerajaan Turki Osmaniyah. Zaman kerajaan Zainuddin Zenki yang menjadi penjaga, dia panggil Al-Malik Al-Haramain Al-Haram Al-Syarifain, Malik yang raja yang menjaga dua negeri, Al-Haramain, Mekah, Madinah. Sebab itu Masjid Nabi Al-Haram, Masjid Mekah pun Al-Haram. Kalau kita pergi Mekah, Madinah, kalau sesat naik taksi sebut Al-Haram, dia akan hantar masjid. Dan kebanyakan orang sesat akan jumpa dalam masjid, insya-Allah. Nah, sebab kita kalau sesat di Mekah, Madinah, duduk di masjid, dan kawan kita insya-Allah akan pergi masjid dan akan jumpa di sana. Dalam masjid ada makanan, ada zam-zam, sila minum. Zainuddin Zenki ketika dia menjaga Mekah, Madinah, tiba-tiba dia pergi melawat Turki. Dia balik pergi kat negeri Dasar. Dia duduk di The Blue Mosque, masjid biru Turki tu. Kalau azan tu ada masjid The Blue Mosque yang kita duduk pergi melawat, masjid Turki. Dulu tak ada homestay, tak ada hotel macam ni, tidur di masjid Dia tidur malam tu dia bermimpi. Mimpi Rasulullah datang dalam mimpi dia. Sekali Rasulullah datang, Rasulullah kata, "Anqisni hazaini." Dalam mimpi Rasulullah kata, "Wahai Zainuddin Zenki, kamu jauhkan aku daripada dua orang ini." Dalam mimpi tu nampak muka dua orang. Lepas tu dia kata, "Tak apa, lena lah." Lena sat. Mimpi bersambung. Mai pula Rasulullah dalam mimpi. Dia kata, "Zainuddin, kamu jauhkan aku daripada dua orang ini." Dia kata, "Tak apa, dan esok cerah, esok dia panggil ulama tanya." Tidur mimpi sambung 3 kali. Kita ada mimpi sambung. Tengah dah bawa janda, bini gerak, "Abang pergi subuh." Dan lah, Lena balik tu tak ada, janda tu tak ada, bini yang dengan tokai kayu duduk belakang. 3 kali. Kali ketiga Rasulullah macam marah. Dia kata, "Zainuddin, anqisni hazain." Dia pun jaga, mimpi ni pelik ni sampai 3 kali ni. Dia panggil ulama. Orang dulu jalan bawa ulama, dia tak bawa tukang make up, tak bawa tukang baju, dia bawa alim ulama. Tanya, "Apa pandangan mimpi saya ni?" Dia kata, "Tuanku kena balik malam ni juga."
Asia kalau ada firefly pun kena ambil balik malam ni kak. Masa tu malah ada firefly. Fly dengan kuda tu lah. Balik pergi Madinah. Dan tuanku kena pergi tengok makam Rasulullah. Dan masa tu makam Rasulullah tidak dikunci. Dia biasa boleh masuk. Dan sekitar makam Rasulullah tu ada rumah-rumah sewa. Dia balik-balik pergi tengok, dia terus masuk. Malam tu buat dia balik. Rasulullah kata, balik. Jauhkan aku daripada dua orang ni. Dia balik-balik tengok, elok. Jasad Rasulullah masih elok. Jasad Rasulullah masih elok. Dia pun heran. Pasal apa? Rasulullah kata, angkisni hazaini. Dia panggil governor. Kamu bariskan semua orang lelaki, saya nak jumpa, saya nak tengok. Ada tak muka dua orang ni yang Rasulullah kata jauhkan? Yang ni kita sambung pertemuan akan datang boleh. Panggil-panggil semua, tak ada. Dia kata tak ada. Dia kata governor, panggil semua dah kan? Dia kata saya panggil orang langgang ada. Orang hamai daripada kampung naga tak panggil. Semua mau nak tengok. Cek-cek, jumpa dua orang ni. Sebab mimpi 3 kali itu nak bagi dia ingat. Perempuan kalau nak pesan kat lelaki, pesan 3 kali. Kita pun kalau nak pesan dekat isteri, pesan 3 kali. Beli petai, ni petai, saat zaman ni petai. Sagi rebuih nah. Ni tahu ni apa dah? Petai. Sagi rebuih nah. Ni tahu pada petai rebuih. Kalau dia tak rebuih dia pula. Ni dah balik petai, lempar petai. Sagi mak pum. Perempuan ni menatang apa? Petai biang. Balik-balik lagi mana petai suruh rebuih? Bila? Habaq pun sambil naik mutu ya. Ni kena abang. Sebab tu Rasulullah suka sebut 3 kali ambil wuduk 3 kali. Anak pun kalau pergi sekolah pesan, adik pergi belajar sampai kenal Allah. Bukan pergi belajar sampai kenal matematik. Takat matematik pun esok pakai calculator dalam telefonnya. Adik pergi belajar bahasa Malaysia bagi cerdik. Tak ada saya mengaji bahasa dapat A pun ceramah pakai bahasa Kedah Belajar sampai kenal Allah abang. Dan dia kenal Allah, selesai banyak masalah. Hak tak kenal Allah ni masalah. Hak tak semayang, saya tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, jadi dia pun duk fikir, macam mana mak aku nak kenal Allah. Dia tanya ustaz. Sebab tu ada satu orang, Dr. Aziz Hanafi cerita, satu pelajar jumpa dia masa tu dia mengajar di mana tu. Dia kata, ustaz terima kasih, ustaz telah memperkenalkan saya dengan Allah. Dia kata jarang budak jumpa gitu. Betul lah. Kita ni pasal tak kenal Allah, kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kenal dah Allah? Tak apa kenal tu. Kena kenal sungguh-sungguh Allah. Bukan hanya Allah sahaja yang bagi kita hidup, semua daripada Allah, rezeki daripada Allah. Tu baru kenal Allah. Tu yang kita bertakwa kepada Allah, iaitu apa yang Allah suruh buat kita buat, dan apa yang Allah suruh tinggal kita tinggal. Dan tak ada satu benda yang Allah suruh buat menyusahkan kita. Tapi yang ada susah pasal Allah tak bagi buat, kita gerah nak buat. Itu baru bertakwa kepada Allah. Jadi dia pun jumpa. Lepas tu dia tanya, hampa dua mai daripada mana? Panggil Tok Imam. Tok Imam mai. Kenal tak dua? Oh, depa ni bagus ni, Tok Imam kata bagus. Depa setiap waktu main sembahyang. Oh, bagus ya. Oh, depa setiap malam mai. Depa kadang-kadang duk azan ni dia tolong. Pasal apa Rasulullah kata dalam mimpi jauhkan daripada dua orang ni? Pelik tak? Rumah hamba tak mana? Rumah. Pergi tengok sebelah masjid Nabi. Oh, tak ni rumah elok. Kok ada bantai masam ke? Ada kok otak roti canai hak kemarin kata elok. Dia pun pening kepala. Nak balik? Suspek nak balik. Boleh? Ada satu kapek di tengah. Mana orang buat kapek tengah? Kapek orang buat tepi nak buat televisyen kan? Dia pun selak kapek tu. Tengok-tengok ada penutup. Angkat penutup ada tangga. Jumpa. Turun-turun betul pergi makam Rasulullah. 2 tahun dah daripada ukurek. Segenggam ya. Patut Tok Imam beritahu depa ni malam-malam lepas sembahyang depa pergi ziarah kubur macam Rasulullah. Rasulullah pergi ziarah kubur malam. Hampa berani pergi malam? Kan Aisyah pernah sekali tu yang dia mengkik pergi digang Rasulullah. Rasulullah kata, lepas tu dia balik. Rasulullah kata, awak penat Aisyah dah penat pasal tidur. Ikut aku tadi. Aku pergi kubur. Aku kan pergi rumah bini lain. Ziarah kubur malam. Sunnah. Kalau berani Depa 2 tahun dah depa duk korek tu, buh segenggam pi buang di kubur. Jadi orang tak perasan ditabur. Tu dia kata Yahudi tu. 2 tahun depa sabar.
Rupanya mereka nak berlari dah jasad. Kalau takdir kata Zainuddin Zanki tak balik malam tu, dia bawa berlari dah, hilanglah jasad Rasulullah sampai hari ni. Tanya orang Yaman, Yahudi, pancung. Dan mulai daripada saat itulah semua rumah-rumah dipindahkan. Dan Zainuddin Zanki mengarahkan buat satu cerucuk tanam 20 meter masuk. Cerucuk tu dibuat daripada aloi, gambungan tembara dengan besi dan ditanam. Dan sampai hari ni semua dijauhkan. Dan dia bukan hanya pagar besi itu di atas saja sampai ke dalam tanah, kerana di bawahnya ada air, takut orang selam. Dan sampailah lah orang Yahudi nak ambil jasad Rasulullah yang masih elok, masih segar. Itulah wajah Sayyidina Fatimah seakan-akan wajah Rasulullah. Rasulullah, saya pun nak landing dah ni. Ketika Rasulullah nak meninggal, dia panggil Fatimah. Siapa boleh jawab, saya bagi duit mentera, ambil Ustaz Jamal. Dia pencil lama kot. Dekat Rasulullah mati, dia panggil Fatimah masuk. Dia bisik. Fatimah seakan-akan sedih, tak teriak lah, sedih. Aisyah makcik lah, kita panggil makcik. Mak dia tengok, pelik. Lepas tu duduk Ustaz, dia masuk pula, bisik kali kedua. Dia macam, kali dia tak sedih, dia macam nak senyum sikit. Pelik lah. Agak-agak pasal apa? Kali pertama pasal bersedih, kali kedua pasal bersenyum. Siapa tahu jangan jawab. Rupanya kali pertama Rasulullah beritahu ayah anda akan meninggal. Sedih lah. Ayah Rasulullah, ayah kita, hadu tabuh kita pun meninggal, sedih. Rasulullah pernah tabuh? Rasulullah tak pernah. Rasulullah pergi rumah Fatimah. Sayyidina Ali tak ada apa. Masa nak kahwin pun Sayyidina Ali tak ada apa. Tapi Allah suruh pilih Sayyidina Ali sebagai menantu. Tahu pasal apa? Bukan pasal dia ada BMW, tak ada. Bukan dia ada syarikat, tak ada. Pasal dialah orang yang paling alim. Kalau Rasulullah sebut ana madinatu ilmu wa aliyu babuha. Aku ni Madinah ilmu, kunci dia daripada Sayyidina Ali. Sebab dalam kitab Jauhul Mahfuz disebut Sayyidina Ali pernah ditanya 10 tentang kelebihan ilmu dan harta. Sayyidina Ali jawab, ilmu tetap baik, harta kurang baik. Ilmu dengan harta mana lebih baik? Sayyidina Ali kata ilmu. Pasal apa? Ilmu jaga harta. Harta ni kuih lama kuih hilang, ilmu kuih lama kuih tambah. Ada harta orang dengki tau, ada ilmu siapa pun tak dengki. Nak curi tak boleh. Ada harta nanti banyak musuh, tapi ada ilmu banyak kawan. Banyak dia kata, kalau hampa tanya 100 pun 1000 aku akan jawab juga, ilmu lebih baik. Sebab itu Rasulullah pilih. Hari Fatimah kahwin, Sayyidina Umar teriak selak. Tahu pasal apa? Anak kekasih Allah hari menikah baju sampai 13. Ada orang langgar 13 sampai 13 pasang, ada baju Hindu, baju Siam, baju macam-macam baju. Pergi ambil gambar kebau pula hari pengantin pergi ambil gambar. Rasulullah kahwin 13 sampai. Sayyidina Umar tengok, ya Allah, anak kekasih Allah hari kahwin sampai 13 baju. Rasulullah, mi kami ada sale tahu, abang lah kat kami. Mi kami ada sale. Lebih kurang begitu lah. Abang lah kami nak himpun duit nak beli anak kamu. Rasulullah kata, aku bukan nak bagi kemewahan hidup, aku nak pastikan mereka masuk syurga. Sebab itu Fatimah didik anak cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, ketua penghuni syurga. Allahu Akbar, tak ada apa. Kali kedua pasal apa dia senyum? Sebab Rasulullah kata, Fatimah kamu jangan sedih, 6 bulan selepas kematian ayahanda kamu akan menyusul dan kamu akan dilantik menjadi ketua penghuni syurga wanita. Tak ada apa. Sebut syurga tak ada apa. Kita pun kalau tahu kita masuk syurga dah, kalau apa lagi. Tu dia senyum. Betul, selepas 6 bulan Rasulullah meninggal, Fatimah menyusul. Ada sedikit cerita tentang Fatimah ni. Mereka bawa jenazah Fatimah segera, tapi tak disimpan sebelah Rasulullah. Dia ada perkuburan lain, dia letak di Baqi'. Tapi kita pun tak tahu, tak bagi tahu. Nanti kalau bagi tahu masalah. Tengah nak masuk dalam liang tu, malaikat darkah, boh cepat sikit. Lebih kurang tu lah. Malaikat bukan cakap kedah, lebih kurang cepat Sahabat kata, jangan darkah, ini anak kekasih Rasulullah. Tahu? Aku tak kira, kalau dia baik aku layan baik. Tu dia, anak kekasih Rasulullah kena darkah. Ustaz Osman ikut aku tak tahu. Tak kira, malaikat dia tak ada double standard, sama. Dia suruh segera, sebab mayat ni kena segera. Sebab mayat yang baik akan diangkat oleh para malaikat, dibubur atas kain sutera, diangkat ke Aliyin.
Mayat yang buruk akan dibubuh atas kain macam guni, akan masuk dalam tanah sijin. Itu dia kata segera. Dan begitu juga Rasulullah, akhir hayat Rasulullah datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, setiap Nabi diberi satu tawaran dengan satu nama, yang akan nama ini akan dikenali oleh umatnya apabila dia meninggal. Nabi Isa dengan nama Ruhullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau kita pergi Mekah ni jam besar, ada syariat Ibrahim Khalil, sempena dengan nama jalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat Ibrahim Khalil. Ibrahim Khalilullah. Khalilullah adalah sahabat yang rapat dengan Rasulullah, dengan Allah. Nabi Muhammad seorang yang sangat tawaduk. Dia kata, wahai Jibril, kalau nak bagi tawaran pun bagilah aku ni yatiman atau faqiran. Dia kata, wulitu yatiman atau faqiran. Aku ni lahir anak yatim fakir. Biarlah orang kenal aku anak yatim atau fakir. Saya kalau sultan telefon, ya tunggu, ustaz nak ingat Tun. Tun buat apa ambil dia Tun tak kena tangkap dia dah. Rasulullah dah, dia minta hak lekeh. Dia minta biar umat aku kenal aku yatim atau fakir. Idzan ya Rasulullah, Allah menyediakan satu gelaran yang hebat kepada kamu. Anta Habibullah. Gelaran Habibullah ialah gelaran yang Rasulullah tak pernah minta. Memang Allah reserve. Begitu juga nama Muhammad, Allah reserve sebelum nama Nabi Muhammad yang diberikan oleh Abdul Muttalib. Tak ada lagi di tanah Arab nama Muhammad. Allah ilhamkan daripada sulbi wa taraib. Sulbi ini ada di belakang ni, ayat mani akan masuk di bahagian dada wanita, dipanggil sulbi, tulang sulbi. Dan ilhamkan nama Muhammad. Dan Nabi tak boleh panggil dengan nama haram. Sebab itu isteri Nabi pun tak panggil Mamat. Kita mula-mula nak panggil nama Muhammad, lepas tu Mamat, lepas tu Tok Mat. Lah kali orang tua nak mampu itu balik lah. Mampu. Nabi sampai Aisyah, Nabi nak meninggal pun ya Rasulullah. Nabi pun ya Aisyah, ya Humairah, tak panggil Cah. Bawa panggil orang tua kan, lambat siap orang tua tu dah. Nabi dah dekat Nabi nak meninggal, ya Aisyah, ya Humairah. Nabi minta, bawa mai kayu sugi, aku nak bersugi sebab supaya roh aku mudah keluar. Aisyah ambil kayu sugi, Aisyah gigit. So bagi Rasulullah. Sebab tu Rasulullah bila minum air, Aisyah hantar tang mana ni apa tu bibir tak tahu tu. Ni laki misai minum susu penuh, kita nak pergi tumpang bau rokok hangit payah juga. Rasulullah wangi ni, peluh Rasulullah Ummu Aiman ambil simpan dalam botol Rasulullah. Dan kalau nak cerita tentang tu, saya tak sempat nak cerita tentang Rasulullah dan kitab Syama'il disebut 100 kali ganda daripada Nabi yang paling handsome, Nabi Yusuf. Dan akhirnya saya nak cerita Nabi Yusuf kan, Zulaikha kata hampa nak kenal Yusuf cantik tak cantik, petang Yusuf apa main rumah aku, pok-pok datin-datin ni pi. Bila pok datin ni pipi, inilah contohlah pipi dia suruh sagi Yusuf, kami tengah duk makan buah epon, tak buah epon, orang kaya makan buah epon dengan pisau, kita kelas di pungkok. Tengah kami duk kupas epon, hang lalu aku nak buka pintu, depa nampak Yusuf sini kerak jari. Ulama kata kalau ketika itu Nabi kita yang lalu, Nabi Muhammad, bukan jari, leher pun dia berkerak. Takjub. Sebab itu najis Nabi Muhammad boleh dimakan. Allahu Akbar. Najis. Ada satu peristiwa, cerita lain pula sama lagi tak senang nak main pula. Tapi dia tahu kita masa nak habis tu boleh gagah setengah penceramah sampai nak habis, tahu dah kita nak habis tapi nak sambung sikit. Satu hari Rasulullah kencing. Rasulullah bubuh dalam bilik. Kita jangan buat begitu Ustaz Jamal. Tadi makan petai kencing dalam bilik dengan kita dengan ayat kencing tu duduk tidak luar malam ni. Lepas tu esok pagi dia beritahu, saya tak pasti isteri yang mana. Dia tak tolong buang ayat kencing saya hak semalam. Isteri dia senyum. Awak saya minum. Dia minum ayat kencing Rasulullah. So tanya gena. Dengan tertarik sedap dari itu saya kata. Saudara sekalipun yang masuk dalam tubuh badan kamu itu ayat kencing aku, kamu tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad Rasulullah itu kena buka kitab Syama'il.
menceritakan tentang memang sangat hebat peribadi Rasulullah nurun ala nur. Rasulullah duduk di tengah, tak ada bayang sebab Rasulullah tu sendiri cahaya. Rasulullah ni dia lebih terang lagi daripada cahaya matahari. Tapi tengok cahaya matahari silau, tengok Rasulullah tak silau. Aisyah tengah duduk jahit baju, jarum jatuh. Rasulullah masuk, duk cari apa Aisyah? Jumpa jarum. Kalau bini saya jahit baju, saya masuk, keluar abang lagi kelam. Rasulullah masuk, boleh ambil jarum. Terangnya wajah Rasulullah SAW. Jadi sekadar itu saja pertemuan kita malam ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan saya sendiri. Kalau nak bincangkan tentang kitab tentang Rasulullah, balik bicara kitab Syama'il. Banyak kitab Ustaz suruh beli, kitab Dalal Akhirat suruh beli, kitab Syama'il suruh beli, kitab Sahih Bukhari suruh beli. Kena beli ya. Kalau kita cinta Rasulullah, tak baca tak apa. Dan ni benda ada. Dia kaedah fiqh, benda ada elok simpan. Benda tak elok kena kerak. Pokok ketum belakang rumah buang. Dia taruh pergi nak buat ubat kat pokok 6 pokok mengarut orang curi, kita berdosa sebab dia benda haram. Itu kaedah fiqh. Baik, insya-Allah kita akan berjumpa dalam lain pertemuan dengan izin Allah SWT. Saya sudah bersiaran 1 jam 8 minit 41 saat. Insya-Allah mudah-mudahan ya. Petua. Saya tahu dah, Petua dia kalau tak mau bagi pencuri masuk rumah, balik sekali bagi salam. Assalamualaikum. Bila kita bagi salam ya, segala jin dalam rumah lari. Hak tak lari jin Samsudin dengan tuan jin dia. Hak tu dia jawab salam. Bagi salam, nak masuk langkah kaki kanan sambil selawat, buka pintu baca bismillah selawat, nak tutup pintu tu baca bismillahirrahmanirrahim, inna anzalna sampai habis, sampai salamun khiyya hatta matla'il fat, sejahteralah hingga ke fajar, kunci insya-Allah. Kaita pun dia juga ambil, tekan alam, baca inna anzalna, tekan insya-Allah selamat hingga ke fajar. Dan nak tidur malam, jangan tidur melainkan baca 41 bismillah. Bismillah 41 kali. Selamat rumah kita daripada sesuatu. Yang kedua, kalau barang hilang boleh jumpa balik. Kalau ada barang hilang lah, spek mata hilang, spek mata tak hilang, duduk di sini dah tapi cari juga. Kunci hilang ke handphone hilang, baca bismillah 1 kali. Buat 7 pagi berturut-turut. Mula esok, esok Selasa, Nanyan, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 7. 100 bismillah selepas sembahyang subuh sebelum matahari naik. Makna 700 bismillah. Kerana dalam bismillah ada 3000 nama Allah. Cukup, saya nak terang tu tinggi panjang. Dalam bismillah ada 3000 nama Allah. Walaupun ada 2 saya disebut, hakikatnya dalam bismillah ada 3000 nama Allah. Kalau 700 bismillah banyak ribu, dan insya-Allah Allah akan bagi petunjuk. Kalau nak buat di ayat pun sama, ambil ayat, baca bismillah 1 kali, tutup, buat 7 pagi berturut-turut. Ayat ini akan jadi ayat syifa, insya-Allah boleh ubat diri kita daripada gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Jadi ada dalam video YouTube saya, tonton Tek Ustaz Osman pun ada, saya dah masuk depa Masjid Syarifah Fatimah masuk. Jadi bismillah 1 kali, bismillahirrahmanirrahim 1 kali, buat 7 pagi berturut-turut. Kalau ada barang hilang, insya-Allah Allah akan bagi petunjuk. Dia akan jumpa insya-Allah. Dan sambil cari, perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala pun boleh. Dan petua yang terakhir, kalau siapa yang tak mau bagi kena sakit jantung, letak tangan di kanan tempat kiri jantung, baca alam nasrah 3 kali. Lepas semayang, alam nasrah 3 kali, selawat 12 kali. Sapu insya-Allah. Tidak akan kena sakit jantung. Dan amalan Rasulullah, pagi-pagi minum air sebelum berkumuk. Bangun-bangun terus minum air, jangan kumuk. Lepas minum 5 minit dia akan kisah, dia keluar. Itu amalan Rasulullah yang kajian telah dibuat di sebuah universiti di Amerika. Siapa ikut amalan Rasulullah, minum air sebelum berkumuk, bangun-bangun terus baca doa bangun tidur, minum, dan dia akan keluarkan segala toksik dalam badan. InsyaAllah akan kurang penyakit kencing manis, darah tinggi. Kencing kawan tak payah. Allahu a'lam. Baik, sekadar itu saja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wih hadina siratal mustaqim siratal nabiyyin wasyuhada was-siddiqin was-salihin. Allahumma jad'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna ma'an tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la yatba'una saqiyan wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz